Assalamualaikum, nama saya Nur Akila binti Ahmad, nombor ID 257614. Saya akan menerangkan tentang tokoh yang saya pilih iaitu Edgar Schein. Edgar Schein dilahirkan di Zurich pada 5 Mac 1928. Beliau merupakan bekas profesor di Sloan School of Management yang telah memberi impak besar dalam bidang pembangunan organisasi. Edgar Schein adalah seorang anak bekas profesor daripada Universiti Chicago. Edgar Schein merupakan pemegang PhD dari Universiti Chicago dalam psikologi sosial. Beliau telah menerima banyak penghargaan, antaranya ialah Anugerah Beckett pada 2015, Anugerah Cendekiawan Pengamal Cemerlang pada tahun 2009. Edgar Schein banyak menyiasat tentang budaya organisasi, perundingan proses penyelidikan dan dinamik kerjaya. Terdapat banyak kajian yang telah beliau lakukan. Setelah banyak kajian dilakukan berkaitan model budaya organisasi, beliau menerbit dan mengarang lebih daripada 10 buah buku termasuklah Healing the Professional Culture of Medicine, The Corporate Culture Survival Guide, Culture, Change and Leadership, dan Organizational Culture and Leadership. Sejarah model budaya organisasi. Setiap syarikat mempunyai budaya tersendiri yang menjadikan ia sebagai satu identiti yang unik. Namun begitu, Edgar Schein telah menyedari bahawa budaya dalam sesebuah organisasi boleh mempengaruhi perasaan orang-orang yang terlibat dalam sesebuah organisasi serta ianya dapat mempengaruhi prestasi pekerja-pekerja dalam organisasi. Berdasarkan pemerhatian tersebut, Edgar Schein telah memperkenalkan model budaya organisasi ini. Budaya organisasi ditakdirkan sebagai corak andaian asas bahawa kumpulan telah mencipta, menemui atau mengembangkan dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah luaran dan dalaman. Budaya organisasi merujuk kepada nilai dan kepercayaan sesebuah organisasi terhadap pekerja-pekerja. Budaya tempat kerja dapat menentukan cara individu berinteraksi antara satu sama lain dan bagaimana pekerja berkelakuan dengan orang di luar syarikat. Organisasi tidak mengamalkan budaya dalam satu hari sahaja, namun sebaliknya ianya dapat dibentuk dalam masa yang sepatutnya. Hal ini kerana pekerja perlu melalui pelbagai perubahan serta dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja. Terdapat 3 tahap atau pokok-poin utama dalam model budaya organisasi. Pertama ialah artifak, kedua ialah nilai dan ketiga ialah andaian. Tahap pertama atau pokok-poin pertama ialah artifak. Artifak adalah tahap budaya yang paling nyata terdiri daripada persekitaran fizikal dan sosial oleh sesebuah organisasi. Pada tahap pertama ini dapat dilihat berkaitan ciri-ciri organisasi yang mudah dilihat, didengar dan dirasai oleh individu dikenali sebagai artifak. Artifak secara fizikal boleh dikaitkan dengan pakaian pekerja, perabot pekerja, kemudahan pejabat, reka bentuk pejabat dan cedera hati serta trofi yang dianugerahkan dalam majlis tertentu dapat membantu dalam menentukan budaya tempat kerja. Tahap kedua ialah tahap yang lebih dalam berbanding dengan artifak, iaitu nilai. Nilai ialah di mana bagaimana pekerja bertindak balas terhadap situasi dan masalah yang akan membantu budaya ataupun bagaimana keadaan itu sepatutnya berlaku. Maka dengan adanya komponen nilai ini, ianya dapat membantu ahli-ahli organisasi mengklasifikasikan situasi dan tindakan sama ada diingini ataupun tidak diingini. Nilai murni ialah nilai dan peraturan tingkah laku yang dinyatakan oleh organisasi. Ini dapat dilihat bagaimana pekerja-pekerja yang mewakili organisasi menunjukkan sifat baiknya kepada orang lain. Tahap ketiga ialah andaian. Komponen andaian selalunya sukar untuk dipelajari semula dan diubah. Tambahan pula, andaian selalunya sukar untuk diterangkan dan hanya yang benar-benar faham oleh orang yang telah terbiasa dengan cara organisasi berfungsi. Terdapat 6 jenis andaian yang membentuk paradigma bagi setiap organisasi menurut Edgar Schein. Antaranya ialah andaian bagaimana untuk mengukur dan mentaktifkan kepentingan masa dalam kumpulan, andaian pertikaian aspek insting ataupun sifat manusia yang pada asasnya baik maupun buruk, andaian tentang hubungan organisasi dengan persekitaran seperti pemahaman tentang kerja tersebut. Terdapat banyak syarikat ataupun organisasi mengaplikasikan model budaya organisasi dalam syarikat mereka. Sebagai contoh, syarikat Pizza Hut. Komponen artifak yang telah diaplikasikan oleh syarikat Pizza Hut di mana kod etika penghargaan seragam kerja yang kemas
oleh pekerja-pekerja yang bekerja di restoran Pizza Hut. Selain itu, simbol logo Pizza Hut yang berwarna merah dan mempunyai topi chef lebih memudahkan restoran Pizza Hut dikenali kepada orang ramai kerana menggunakan dua tona warna iaitu merah dan putih. Komponen kedua ialah nilai untuk menolong Pizza Hut mengklasifikasikan bahawa sesuatu itu diingini ataupun tidak diingini. Pizza Hut menggunakan komponen nilai dalam membuat strategi perancangan syarikat pada masa hadapan ataupun peraturan-peraturan yang perlu ada ataupun tidak perlu ada untuk restorannya. Sebagai contoh, Pizza Hut membincangkan peraturan untuk diletakkan di restorannya seperti setiap pizza perlu disediakan dalam masa 15 hingga 30 minit sahaja. Komponen yang terakhir ialah andaian. Andaian dilakukan dengan cara organisasi mencapai misi, strategi dan matlamat oleh satu set andaian sahaja. Sebagai contoh, Pizza Hut melakukan R&D ke atas produk-produknya dan memasarkan kepada pelanggan sekiranya pelanggan boleh menerima ataupun tidak. Terdapat banyak kelebihan dalam teori pengurusan bagi model budaya organisasi oleh Edgar Schein kepada syarikat-syarikat. Kelebihan pertama ialah budaya di dalam organisasi berubah kepada kumpulan. Ini kerana perubahan budaya di dalam syarikat itu di mana semua orang bekerjasama antara satu sama lain bagi matlamat dan tujuan bersama untuk mewujudkan budaya yang mereka ingini. Kelebihan kedua ialah kepuasan pelanggan terjamin. Pelanggan akan berasa lebih berpuas hati dengan syarikat kerana pekerja syarikat telah mempunyai visi, misi dan strategi yang jelas dengan apa yang ingin dicapai daripada hasil kerja yang mereka lakukan. Ini dapat memberikan kelebihan serta kebaikan kepada kerja dan daripada membentuk imej yang positif antara pekerja untuk organisasi mereka. Apabila pekerja bekerja dengan imej yang positif, pelanggan akan merasa puas hati dengan perkhidmatan yang mereka gunakan. Kelebihan ketiga ialah pekerja yang sudah jelas dengan kerja yang akan berasa lebih gembira dan senang apabila bekerja di tempat kerja. Sebagai contoh, pekerja menjadi teruja untuk datang bekerja pada waktu pagi kerana pekerja-pekerja lain berbuat baik antara satu sama lain dan memberikan lebih motivasi dengan suasana positif di tempat kerja. Akhir sekali, kebaikan yang dapat dari model budaya organisasi di tempat kerja ialah matlamat lebih jelas. Pekerja-pekerja di dalam syarikat termasuklah ketua bekerja untuk matlamat yang sama. Apabila keseluruhan pekerja syarikat jelas dengan matlamat, maka semua orang bekerja di dalam syarikat untuk satu matlamat yang sama. Namun juga terdapat kelemahan dalam model budaya organisasi ini. Pertama ialah di mana pekerja lemah dalam membuat keputusan. Ini kerana apabila pekerja-pekerja sudah terbiasa mengikuti kerja secara berkumpulan menyebabkan terdapat sesetengah pekerja tidak membuat keputusan akibat daripada itu. Semasa bekerja secara berkumpulan, kebanyakan pekerja hanya mengikuti arahan ketua sahaja dan tidak dapat memberikan apa-apa keputusan. Akibat daripada kejadian ini, pekerja sudah terbiasa tidak memberi sebarang keputusan. Jikalau mereka terpaksa membuat sebarang keputusan, keputusan itu dikhawatiri memberi impak yang bagus ataupun tidak bagus kerana pekerja tiada pengalaman dalam membuat keputusan sebelum ini. Kelemahan kedua ialah keyakinan diri pekerja yang rendah. Berkait dengan kelemahan yang pertama, jika keputusan yang dibuat itu salah, maka pekerja akan menjadi tidak percaya diri dan hilang keyakinan diri. Seharusnya, pekerja tidak sepatutnya hilang keyakinan diri akibat gagal dalam sesuatu benda. Seharusnya, majikan dan rakan sekerja yang lain memberi motivasi kepadanya agar dia lebih percaya diri dengan setiap kerja yang dilakukan. Kelemahan ketiga ialah kurang kerja kumpulan. Tidak semua pekerja suka bekerjasama di dalam kumpulan. Terdapat sesetengah pekerja lebih suka bekerja secara berseorangan tanpa kerjasama pasukan. Bagi sesetengah pekerja, mereka tetap dengan wawasan diri mereka supaya tidak menerima budaya sedia ada dari organisasi. Namun, model budaya organisasi memupuk semua pekerja untuk bekerja secara berkumpulan bagi mencapai satu matlamat yang sama. Oleh sebab itu, tidak semua pekerja dapat mempraktikkan model budaya organisasi ini. Kesimpulannya, teori pengurusan model budaya organisasi oleh Edgar Schein dapat membantu organisasi dalam pembentukan semula budaya dalam sesebuah organisasi dengan pelaksanaan model budaya organisasi ini. Ini dapat memperkembangkan budaya pada tiap peringkat kerja. Maka dengan itu, pekerja akan berasa lebih dihargai oleh organisasi kerana pekerja diiktiraf atas usaha kerjanya sendiri sebagai pengurus, pendidik ataupun sebagai pendidik. Akhir sekali, pemahaman budaya dan pembelajaran budaya bermula dengan diri kita sendiri.